Sudah diorang cakap, di atas tu keras dia lain macam. Tiada siapa yang berani ambil job di sana. Tapi aku ni jenis yang degil, jenis tak percaya. Kisah yang aku ceritakan ni berlaku beberapa minggu yang lalu di salah sebuah tempat di Sabah. Lebih tepat lagi, sebuah flat di kawasan berbukit. Aku bekerja sebagai tukang servis penapis air untuk sebuah syarikat penapis yang agak terkenal di Malaysia ni. Syarikat mana? Aku tak payah bagi tahu. Sebab mungkin korang pun boleh agak yang mana satu. Sebab bukan banyak pun syarikat penapis air di Malaysia ni kan. Selalunya kami yang akan pilih tempat-tempat servis ni melalui sistem. Tak kisahlah di rumah kah, di pejabat, di sekolah, di surau. Pendek kata, kalau ada tempat yang ada penapis air ni, di sanalah kami akan bekerja. Ada satu ketika tu, di sistem terpapar satu permintaan untuk penapis mereka diservis. Ia terletak di sebuah kuartus guru sekolah rendah. Aku tengok lokasi tempat ni, ia terletak jauh di atas bukit yang dikenali sebagai Bukit Liut. Bukanlah nama sebenar. Aku tak pasti sangat jalan ke sini, jadi aku tanya kawan kerja. Menghairankan, bila kebanyakan mereka jarang ambil job di sana. Tiada siapa yang tahu untuk naik ke sana kecuali seorang rakan aku namanya Amil. Aku pun hubungi Amil. Benda pertama yang dia cakap dengan aku, Kuartus guru Bukit Liut. Kau sure kah nak ke sana? Aku bukan apayal. Tapi di atas tu, keras dia lain sikit. Kalau kau nak ke sana, kau kena bersedia. Aku tak hiraukan sangat jawapan Amil tu sebab dia ni suka bergurau. Aku masa ni tak ada mood nak bergurau. Jadi aku tak tanya sangat kenapa dia cakap macam tu. Mil, serius lah, janganlah bergurau. Aku nak tahu jalan masuk je. Kau jangan macam bila aku cakap macam tu. Amil potong ayat aku dan cakap, Yal, aku tak bergurau tau. Diorang kata di atas tu pernah berlaku satu insiden. Insiden yang jadi di dalam kuartus guru yang kau nak pergi ni. Tapi seketika lah kau nak pergi. Jangan cakap aku tak bagi amaran. Selepas tu, Amil bagi aku lokasi. Katanya, untuk naik ke sini aku perlu ikut sebuah jalan lama. Orang kata jalan belakang. Sebab untuk naik ke sini ada jalan yang baru. Tapi mengikut jalan baru ni lambat untuk sampai. Jadi ikutlah jalan yang belakang. Jalan ni memang jarang orang lalui, kecuali kenderaan 4 roda ataupun lori. Lepas aku dapat lokasi dari Amil, aku teruskan perjalanan. Kuartus guru di Bukit Liut ni sepatutnya menjadi destinasi terakhir aku untuk hari tu. Aku naik ke sana memakan masa dalam masa 40 minit dari kaki bukit. Dalam pukul 3.30 petang aku naik dan agak-agak sampai dalam pukul 4.10 minit, 4.15 macam tu. Ting tong, ting tong, ting tong, buat kerja. Dekat-dekat pukul 5 macam tu, masih lagi terang, aku turun dari bukit. Itu rancangan aku. Tapi entah kenapa, masa aku naik bukit tu, aku rasa jauh sangat. Sudahlah jalan tempat aku naik ni, ada kawasan jalan dia tidak bertar macam jalan biasa. Terletak di tebing pula tu. Jalan pula sunyi, hanya kedengaran enjin kereta aku dan bunyi angin di luar. Dalam perjalanan ke atas, hanya ada satu kenderaan 4 roda yang melintasi kenderaan Myvi yang aku bawa. Jadi korang boleh bayangkan macam mana sunyi jalan tu. Naik punya naik. Pukul 5 petang, baru aku sampai ke kuartus guru tu. Aku mengeluh, aduh, ni dah lambat ni. Aku kena buat kerja cepat. Kalau tak, nanti aku turun jalan gelap. Aku letakkan kenderaan aku di depan kuartus. Dari luar, aku boleh tengok yang ini ialah sebuah kuartus yang lama. Ada satu blok je, 4 tingkat semuanya. Aku tengok di sekitar tempat letak kenderaan tak banyak kereta. Ada dalam 3 buah kereta aja. Pada masa yang sama, aku nampak tabir di sebuah rumah di tingkat keempat diselak dan kelihatan seorang
seperti kanak-kanak menjenguk aku dari atas. Aku sediakan kelengkapan aku sebelum menghubungi pelanggan yang meminta penapis air mereka diservis di sini. Nama pelanggan ni Cikgu Zack. Cikgu Zack bawa aku naik ke tingkat 4. Biasalah kalau dengan pelanggan ni kita cerita-ceritalah sikit, small talk kata orang, supaya tidaklah kekok. Yalah, di sini tak ada lift, kena naik tangga. Dalam perjalanan naik ke tingkat 4, berceritalah kami. Aku tanya, "Cikgu, dekat sini ramai ke yang tinggal?" Jawab Cikgu Zack, kebanyakan guru-guru yang ditempatkan di sini banyak tidak bermalam di sini. Jarang balik katanya. Kesemua 32 rumah di sini ada barang, tapi kebanyakan tak ada orang. Jadi diorang akan pilih untuk tinggal di tempat lain lebih dekat dengan bandar. Katanya lagi kalau yang memang tinggal di sini kurang dari 10 orang. Sampailah kami di tingkat 4. Cikgu Zack tunjukkan aku penapis air yang terletak di sebuah pantry. Katanya, inilah. Kamu teruskan je. Kalau ada apa-apa, panggil je saya. Saya ada kerja sikit di bawah. Aku iakan sahaja dan teruskan dengan kerja aku. Kalau buat kerja, peralatan aku memang berhamburan di lantai. Spanar, screwdriver. Ting-tong lah aku servis penapis air tu. Tiba-tiba, aku terdengar spanar yang aku letakkan di lantai ditarik. Korang boleh bayangkan bunyi spanar besi yang berheret di lantai tiles. Aku segera toleh dan aku perasan ada seorang kanak-kanak yang menyeret spanar aku sehingga ke hujung koridor sebelum dia membawa spanar tu masuk ke dalam rumah yang paling hujung. Aku pun berjalan ke hujung koridor untuk ambil spanar tu. Waktu tu, ada satu suara yang keluar dari dalam rumah tu. Mari sini. Mari. Yal, ada apa tu? Cikgu Zack menyapa aku dari belakang. Terkejut aku disapa Cikgu Zack secara tiba-tiba. Aku jelaskan apa yang jadi dan Cikgu Zack kata tak apalah, saya yang ambil. Cikgu Zack masuk ke dalam, ambil spanar dan keluar. Katanya, "Nah, cepat habiskan kerja tu, dah nak malam ni." Jam dah dekat pukul 6. Aku teruskan dengan kerja aku. Habis aku buat kerja, aku minta tanda tangan Cikgu Zack membuktikan aku telah melengkapkan kerja dan bergegas untuk pulang. Sebelum aku masuk ke dalam kenderaan, Cikgu Zack ada berpesan kalau memandu tu hati-hati dengan orang dan yang bukan orang. Aku terkejut bila Cikgu Zack cakap macam tu. Aku pun masuk ke dalam kenderaan. Kena-kena pula waktu tu hujan lebat, angin kencang. Kalau di Sabah ni dekat pukul 6, matahari dah turun, dalam setengah jam lagi dah mula gelap. Aku pun ikut jalan yang aku lalui tadi. Di sinilah aku mula mengalami peristiwa-peristiwa pelik. Pertama sekali, aku rasa perjalanan untuk turun ni jauh sangat. Dan aku perasan kawasan sekeliling gelap gelita. Gelap dia lain macam. Keadaan sekeliling gelap sangat sampaikan lampu kereta aku pun tak dapat menyuluh jalan di hadapan. Pendek kata, tak ada bezanya kalau aku memandu dengan lampu macam ni dengan aku memandu tutup mata. Sebab gelap. Kereta aku pula pada masa yang sama terasa berat. Bayangkan, untuk aku turun bukit, aku bukan menekan brek, tetapi aku menekan minyak seperti aku berjalan di lebuh raya biasa. Aku mula rasa takut. Aku memandu malam tu, aku cuma berserah je dengan Tuhan. Pada masa yang sama, aku terhidu bau yang sangat busuk. Awal-awal tu, aku ingatkan bau tayar aku. Tapi tidak, baunya hanyir sangat. Aku tak boleh brand ataupun tak boleh tahan. Waktu ni, aku dah rasa takut. Aku tak tahu kereta aku ke mana. Aku tak tahu aku di mana dan paling menyeramkan bila aku perasan di sebalik kegelapan di tempat duduk belakang kenderaan aku ada dua susuk tubuh seperti seorang ibu
dan seorang budak lelaki. Aku masa ni takut sangat. Aku baca je surah yang aku tahu. Aku perasan kulit badan mereka seperti kehitaman kemerahan, seperti mangsa terbakar. Tiba-tiba keluar dari mulut budak tu, "Abang, saya dah panggil masuk tadi kan? Kenapa tak masuk? Sekarang..." Saya ikut abang pulang. Semakin deraslah aku membaca doa-doa yang aku tahu. Aku tak tahu doa apa yang aku baca. Doa makan pun doa makanlah yang aku tahu. Aku mahu turun dari bukit ni dan keluar dari sini. Aku tak tahu kalau aku akan keluar dari jalan ni. Yang aku tahu aku tekan pedal minyak dan turun dari bukit. Aku tengok jam dah dekat pukul 7 lebih. Aku pasrah memandu. Sehinggalah aku tiba di kaki bukit, aku terlihat cahaya lampu. Leganya aku rasa. Saat tiba di kaki bukit, aku berkata, "Sampai di sini sahaja aku tumpangkan kau. Pergilah kau." Tiba-tiba kenderaan aku terasa ringan. Pandangan aku tidak lagi gelap seperti tadi. Aku pun memandu keluar dari kaki bukit tu. Malam tu aku tak pulang ke rumah. Aku singgah di sebuah supermarket. Orang kata kalau terserempak dengan benda-benda gitu, jangan balik rumah dulu. Jadi aku masuk ke dalam supermarket tu. Dalam 1 jam juga aku ke hulu ke hilir tengok barang. Bukannya ada beli apa pun. Pukul 8 lebih macam tu aku keluar dari supermarket dengan tangan kosong. Aku balik ke rumah. Mujurlah, tak ada apa yang jadi di rumah tu. Keesokan paginya aku ceritakan pengalaman aku dengan Amil. Dia kata, Itulah kau. Aku cakap kau tak percaya kan dah kena badan muka kau. menurut Amil lagi, di situ memang keras. Kononnya, dulu ada satu insiden seorang guru dan anak dia terkorban disebabkan rumah mereka terbakar. Mengikut cerita, anak dia tu suka main api. Kedua-dua mereka terkorban. Diorang tinggal di tingkat 4. Itulah, sampai sekarang tiada orang di tingkat 4 tu. Aku terkejut sambil berkata, habis tu siapa yang aku nampak di tingkat 4 tu? Kata Amil lagi, Itu bukan orang. Tiada siapa yang berani naik ke tingkat 4. Kau perasankah Cikgu Zack pun turun selepas dia hantar kau? Sebab dia tak mahu berada di sana lama-lama. Kebanyakan yang tinggal di sana sering diganggu sehinggakan mereka lebih rela untuk tinggal tempat lain yang jauh sedikit. Yang masih tinggal di sana tidak akan keluar selepas pukul 6 petang. Mereka akan duduk di dalam rumah sahaja. Nasib kau lah, Pial. itulah kali terakhir aku akan pergi ke sana. Selepas ni aku tak akan servis lagi penapis air di sana tu. Biarlah air diorang warna kuning sekalipun, aku tak akan pergi ke sana. Lepas ni aku akan tengok betul-betul tempat yang aku pergi. Itulah kisah pengalaman aku bekerja di sebuah kuartus guru yang terletak di Bukit Liut, bukan nama sebenar, di salah sebuah kawasan di Sabah. Saya ikut abang pulang.